Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asma binti Muhammad, nombor metrik 051701, ingin membentangkan tajuk Al-Faslu As-Sabi' Tadhkiru wan Nisyan fil Quran, yang bermaksud bab 7 mengingat dan melupakan dalam Al-Quran. Mengingati adalah penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikaitkan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya tentang maklumat dan pengalaman menyelesaikan masalah yang baru akan hadapi di masa depan. Ini juga membantu kita untuk meneruskan dan menerapkan dalam memperoleh maklumat baru dan perkara penting dalam pengembangan kemajuan saintifik dan peradaban manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wan Afifah Afrina binti Wan Abdul Samad. Nama metrik 051512. InsyaAllah saya akan menyambung pembentangan berkaitan an-nisyan, iaitu lupa. Baiklah. Dan salah satu masalah manusia adalah dia terdedah kepada penyakit lupa. Penyakit lupa akan memudaratkannya dan ia menghalang manusia dalam banyak situasi untuk mengatasi apa yang dia hadapi dari masalah hidup. Dan disebutkan dalam Al-Quran tentang lupa dalam banyak ayat. Dan jika kita dalami makna ayat Al-Quran tersebut, kita akan dapati makna lupa disebut dengan beberapa makna. Yang pertama adalah lupa yang terjadi dalam fikiran ke atas peristiwa, nama seseorang dan pelbagai maklumat yang telah diperoleh seseorang sebelum ini. Sesungguhnya, ahli psikologi telah mengkaji jenis pelupa ini secara meluas. Mereka membezakan antara dua jenis gangguan, iaitu gangguan retroaktif dan gangguan proaktif. Gangguan retroaktif berlaku tatkala pembelajaran kita tentang bahan baru melemahkan ingatan kita terhadap bahan yang dipelajari sebelumnya. Manakala, gangguan proaktif berlaku disebabkan kebiasaan, aktiviti dan maklumat yang lalu melemahkan ingatan kita tentang bahan yang baru kita pelajari. Inilah yang menyebabkan kanak-kanak lebih mudah untuk mengingati perincian peristiwa masa lalu daripada orang dewasa. Sesungguhnya Al-Quran ada menunjukkan jenis lupa dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-A'la ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanuqri'uka fala tansa. Yang bermaksud, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Yang kedua adalah lupa yang meliputi makna ketidaktelitian. Sebagaimana seseorang manusia melupakan sesuatu di suatu tempat, atau sebagaimana seseorang itu ingin bercakap dengan seseorang dalam beberapa perkara, maka dia bercakap antara satu sama lain dan melupakan sebahagian perkara yang lain. Maka dia tidak menyebutnya sehingga kemudian. Contoh apa yang diceritakan dalam Al-Quran tentang seorang pemuda bernama Musa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Yang bermaksud, dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sebenarnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa untuk mengingatinya, melainkan syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Contoh lain adalah apa yang dikatakan Nabi Musa kepada hamba yang soleh, selamat sejahtera kepada mereka, dalam surah Al-Kahfi ayat 73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tu'akhidni bima nasitu. Yang bermaksud, janganlah engkau menghukum aku disebabkan aku lupa. Boleh ditafsirkan juga jenis lupa ini dengan gangguan proaktif yang ditunjukkan sebelum ini. Yang ketiga adalah lupa bermaksud hilang minat terhadap sesuatu. Contoh jenis lupa ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasullah fanasiyahum.
yang bermaksud mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Makna mereka telah melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan minat mereka daripada mematuhi perintahnya. Makna Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala telah memalingkan kebaikan kepada mereka dan meninggalkan jiwa kepada mereka. Contoh jenis lupa ini juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum, yang bermaksud, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Termasuk dalam makna lupa ini adalah apa yang dinisbahkan kepada Nabi Adam AS sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 115. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah pesankan kepada Adam dahulu tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemahuan yang kuat padanya. Ini bermakna bahawa hati Adam AS telah menjadi lalai seketika terhadap perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah lupa apa yang telah dilarang Allah Subhanahu wa taala dan syaitan membisikkan, menggodanya dan meletakkannya dalam dosa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. An-Nisyan wa Syaitan, lupa dan syaitan. Beberapa ayat Al-Quran telah menunjukkan bahawa syaitan menemukan jalan untuk mempengaruhi manusia dengan melupakannya tentang kebenaran Islam. Hal ini menyebabkan manusia kadang-kadang mengabaikan beberapa perkara penting seperti dalam ibadat, dan waktu lain syaitan membuatnya lalai untuk mengingati Tuhan yang Maha Kuasa dan lalai untuk mematuhi perintahnya. Sebelum ini telah menyatakan tentang pelupa yang disebabkan oleh kealpaan. Ayat yang disebut apa yang dikatakan, dan tidaklah aku lupa tentangnya, melainkan syaitanlah yang menyebabkan aku tidak ingat. Cara syaitan untuk menggoda manusia dan mendorong mereka untuk melupakan peringatan yang akan Tuhannya dan melupakan apa yang baik bagi mereka adalah mempengaruhi mereka dari segi motif dan keinginan mereka yang merupakan titik lemah sifat manusia. Jadi, manusia secara semula jadi cenderung untuk memenuhi dorongan syaitan dan memperoleh kesenangan dan kemenangan oleh syaitan. Contohnya, kisah larangan memakan buah khuldi. Syaitan telah melupakan Nabi Adam AS bahawa Allah Subhanahu wa taala telah melarangnya untuk memakan buah tersebut sehingga Nabi Adam dijatuhkan hukuman. Di sini dapat kita lihat bahawa syaitan mempengaruhi semua manusia dengan cara yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atikah binti Syafi'i, nombor majlis 051528. Jadi, saya akan membentangkan tentang tajuk rawatan penyakit lupa menurut Al-Quran. Rawatan penyakit lupa menurut Al-Quran ialah manusia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga mestilah sentiasa bersyukur dengan nikmat dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia juga mestilah mengingati tentang hari akhirat itu adalah hari pembalasan dan penghitungan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 24 yang bermaksud, dan ingatlah pada Tuhanmu apabila engkau lupa. Kemudian Al-Quran juga memuji orang-orang beriman yang mengingati Allah ini. Al-Quran memuji orang-orang beriman yang mengingati Allah, dan Al-Quran menggambarkan mereka yang beriman ini, yang mengingati Allah tersebut, tergolong dalam golongan ulul albab. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 160 hingga 191 yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada hamba-Nya untuk sentiasa mengingatinya setiap masa, tidak mengira siang dan malam, pagi dan petang.
Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingati namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dalam surah An-Nisa pula iaitu ayat 103 yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu mengingati Allah semasa kamu berdiri, duduk dan semasa kamu berbaring. Dan akhir sekali ialah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 yang bermaksud, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaralah kamu di bumi, carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Kemudian akhir sekali ialah kesimpulan. Kesimpulannya, rawatan bagi manusia yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan memperbanyakkan mengingati Allah Taala secara berterusan sehingga sentiasa mempunyai rasa kewujudan Allah Taala dalam hati, sehinggalah manusia ini tidak mensia-siakan ingatannya kepada Allah walaupun sekejap. Sekiranya manusia mengingati Allah Ta'ala, seseorang itu akan berzikir dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali sehingga menjadi kebiasaan pada dirinya dan tingkah lakunya yang terpancar darinya pada setiap saat tanpa memerlukan usaha yang kuras dan tanpa masalah. Oleh kerana Al-Quran adalah kitab yang wajib dipercayai dan Al-Quran ini bukanlah buku teori sains, adalah wajar bagi manusia sebagai orang Islam merujuk Al-Quran untuk menangani masalah kealpaan dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengambil indah tentang hari akhirat, kerana rawatan kealpaan dengan Al-Quran boleh membahagiakan manusia sama ada di dunia dan akhirat. Itu saja daripada saya, wallahu a'lam.